Didik TV KPM. Hei Zara, kenapa dengan kura ni? Dia mati ke? Wan, tak tahulah semalam dia hidup kita gerak. Macam mana nak bagi ke guru sains kita? Wan, Zara buat apa ni? Kami tengok kura ni. Dia hidup ke mati lagi? Biarlah saya tengok. Dia hidup lagi lah. Oh, iya ke? Ya, cuma dia malu. Kalau ada orang mesti dia keluarkan kepala dan kaki dia. Okey, apa kata? Jom kita menyorok. Jom. Didik TV KPM. Hai semua, apa khabar? Anda sedang menonton slot tahap 1 bersama saya Abang Chris untuk mata pelajaran sains. Okey, angkat tangan. Siapa di sini suka belajar sains? Sama dengan Abang Chris lah. Baiklah, boleh tak nampak sini banyak haiwan ada dalam studio? Apa kaitan dengan topik hari ini? Apa kata kita tanya guru kita untuk episod kali ini? Jom. Itu dia, hari ini saya bersama Cikgu Kalimi untuk mata pelajaran sains. Apa khabar Cikgu? Alhamdulillah sihat. Hai Chris. Hai Cikgu. Hai murid-murid semua. Hai. Jumpa lagi. Baiklah, sebelum kita teruskan untuk kelas hari ini, saya juga ingin ucapkan selamat datang kepada Cikgu Bukhari dari SK Pendidikan Khas Selangor selaku juru bahasa isyarat kita pada hari ini. Hai Cikgu, terima kasih. Baiklah Cikgu Kalimi, apa kaitan video tadi dan juga hari ini kita nak belajar apa Cikgu? Apa kaitan kita? Ada nampak banyak haiwan di sini Cikgu? Ya betul. Saya bukan keseorangan Chris. Ya. Sketsa tadi sebenarnya Chris, ada satu situasi anak murid saya ada 2 orang. Baiklah. Mereka jumpa kura-kura. Lepas tu mereka ada perancangan untuk menyerahkan pada guru untuk kita pelihara di sekolah. Tetapi satu ketika mereka berasa pelik apabila kura-kura tu tak nak keluarkan badannya. Jadi mereka rasa macam mati ke hidup. Datang seorang tadi, yang tu anak cikgu tu. Dia beritahu kemungkinan dia sedang menyembunyikan dirinya. Sebab kura-kura ni ada cangkerang yang keras yang berada di seluruh badannya. Okay. Jadi mereka menyorok sekejap. Memang betul Chris. Selepas 5 minit keluarlah seperti kura-kura yang kita nampak sekarang. Tada! Mereka jumpa 2 dan saya punya 1 yang sulung yang besar tu. Okay. Jadi hari ini Chris, sebenarnya kita nak cerita, kita nak belajar berkaitan nak beri contoh haiwan yang mempunyai bahagian-bahagian tubuh haiwan yang kita akan senaraikan. Ada 16 Chris, banyak. 16 Ya. Okey. Yang kedua, kita nak juga nanti pada akhirnya murid boleh memberitahu dan memaklumkan kepada kita bahagian tubuh haiwan tu apa fungsinya. Jadi menarik ini Chris, beserta dengan sini ada ayam, anak ayam dan anak itik. Betul. Di sana kita ada arnab yang comel macam Chris. Yang ini namanya pernah nampak tak Chris? Wih, ini ayam tu. Ayam gajah nama dia. Ayam gajah. Dan besarnya. kita ada 2 kura-kura dan 1 labi-labi. Bukan labu-labi, labi-labi. Mana cikgu? Yang ini labi-labi. Yang ni kura-kura. Okey. Istimewa hari ini. Baiklah. Apa kata kita teruskan untuk aktiviti pertama cikgu? Okey. Untuk makluman semua, Ya. perkara-perkara berkaitan dengan bahagian tubuh badan ni ada banyak, ada 16. Tetapi mungkin kita akan pergi satu persatu. Baiklah. Dan kita akan menyatakan haiwan-haiwan yang berkaitan dengan bahagian tubuh tersebut. Dan pada masa yang sama, pada akhirnya nanti kita akan kaitkan bahagian haiwan tersebut dengan fungsinya. Jadi Chris, kalau tengok kepada haiwan memang terlalu banyak Chris. Cumanya ada haiwan luar negara, dalam negara. Betul. Yang seperti ini ialah haiwan-haiwan yang biasa kita lihat, ayam, tapi kura-kura jarang kita lihat. Dan ini menjadikan keseronokan kita belajar sains. Seperti yang Chris maklumkan tadi, memang seronok. Dan hari ini Chris,
kita akan fokus kepada bahagian-bahagian tertentu haiwan-haiwan yang saya bawa ini dan beberapa contoh yang lain. Jadi contohnya, kita lihat kepada skrin, Baik. kuda yang kuat berlari. Dan kemudian kita tengok, boleh dikatakan hampir ke semua haiwan ada struktur kepala, badan dan ekor. Jadi bahagian kepala, bahagian badan, bahagian ekor. Kebanyakannya haiwan memang ada struktur tersebut. Yang kedua yang kita nak cerita ialah berkaitan dengan badak sumbu. Walaupun di seekor badak ada sumbu kat depannya, bukan tanduk Dan tanduk ni ataupun sumbu ni ada peranannya, Chris. Pernah tengok badak sumbu, Chris? Benar, cikgu. Di zoo kan. Di zoo. Kita tak jarang nampak dia secara terbuka. Dan seterusnya, ini satu lagi contoh haiwan yang berparuh. Paruh ni apa dia? Bahagian muncung dia. Kalau Chris, ada burung undan nama dia. Dia bukan tajam. Dia melendut ke bawah. Dia gemuk ke bawah sebab kat situ disimpan ikan. Kalau burung kakak tua, Burung kakak tua macam dia, ni, cikgu? Betul. Yang dia boleh kepit kacang sebagai contoh, sebagai makanannya. Jadi, Paruh. ini ialah antara bahagian-bahagian yang terdapat pada haiwan yang kita tampilkan 3 ini. Okey, ada lagi contoh. Yang ni cangkerang keras ni ada pada siput dan juga haiwan yang kita bawa, kura-kura. Jadi Chris, nanti kita akan tengok bahagian-bahagian lain pada haiwan-haiwan yang berbeza dan pada hujungnya kita akan ceritakan dia punya fungsinya. Baik, seterusnya. Tibalah masa kita pergi kepada bahagian-bahagian yang lebih terperinci. Ini dia, Chris. Banyak tu. Uish, banyak, cikgu. Boleh nampak tak yang pertama sebelah kiri? Nampak, cikgu? Ya, ini ialah helang. Okey. Paruh helang berbeza dengan burung yang tadi, tapi tetap paruh. Yang mana itulah satu kawasan, satu tempat untuk mereka menyuapkan diri mereka sebagai makanan. Yang kedua, kita ada sisik. Untuk sisik ikan ni? Sisik ikan. Sisik ikan, tapi ada juga ikan yang tidak bersisik. Ada juga haiwan seperti ayam bersisik pada bahagian kaki sebagai contoh. Yang ketiga, nampak Chris, sebahagian daripada badan ikan. Itu namanya sirip. Mesti ada fungsinya. Macam kapal selam, mesti ada bahagian yang menjulur ke bawah ataupun ke tepi sebagai contoh. Yang ini kita boleh kata telinga ataupun kepala. Sebahagian daripada anggota yang paling penting bagi sesuatu haiwan. Kemudian ini badan, ini ekor, ada peranannya untuk menyeimbangkan struktur pergerakan sesuatu haiwan, kepak, sumbu dan juga tanduk. Beza. Chris, ya, cikgu. Kesemuanya saya beritahu. Apa kata kalau Chris sambung? Okey. Saya sediakan untuk Chris, kita uji. Baiklah. Di sebelah kiri kita. Berhati-hati. Murid-murid di rumah pun boleh tolong Abang Chris, Silakan. Okey, yang pertama yang sebelah kiri warna merah. Yang ni, cikgu? Ya, betul. Saya rasa yang ni cangkerang, cikgu. Cangkerang. Untuk makluman murid-murid, kita Siput. eja cangkerang, bukan cengkerang. Cangkerang. Okey, keputusannya kita akan tengok nanti. Kalau betul semua, Chris, saya bagi hadiah tau. Okey, boleh, cikgu. Terusnya, rama-rama. Itu sebahagian daripada anggota rama-rama. Saya rasa yang ni betul tak? Bukan tanduk ke? Bukan tanduk, cikgu, yang ni. Saya rasa yang ni sesungut. Sesungut. Okey. Mungkin pilihan yang bijak. Yang ketiga tu macam kaktus kan? Ini bukan kaktus ni, cikgu. Sebab hari ni kita belajar berdasarkan kepada jawapan yang diberi. Okey. Saya rasa yang ni kulit keras. Mungkin Chris dapat agak sebahagian daripada tubuh buaya sebenarnya. Yang ni terusnya macam buah tapi dia sebenarnya lebih bulu pelepah atau lebih dekat. Saya rasa yang ni, cikgu, bulu halus. Okey, silakan. Okey. Seterusnya. Okey, tinggal 2 lagi. Yang ni senang, cikgu. Yang ni bulu pelepah. Bulu pelepah, dia macam pelepah pisang, pelepah kelapa. Dan yang terakhir sekali, pastinya kaki, selaput, masa renang. tinggal sikit lagi, Chris. Okey. Cikgu dah siap, cikgu dah siap. Anda kunci jawapan. Kunci. Tak ada pertukaran. Tak ada, cikgu. Jawapan Mantap. Mantap. Jom kita teruskan. Untuk jawapan bagi tubuh haiwan yang pertama, Chris memang biasa tengok masa kat kampung dulu kat taman selalu pun ada. dia serang tumbuhan-tumbuhan ataupun pokok bunga ataupun sayur-sayuran. Betul lah tu, cangkerang. Yes. Sekali lagi cangkerang 1 daripada 6 nampaknya. Yang kedua, sesungut.
Jadi sesungguhnya ada pada siapa, Chris? Soalan tambahan. Kepada haiwan Lama, serangga. Serangga. Yang kakinya 6, yang 3 bahagian badan. Kemudian yang seterusnya ini adalah nampak memang jelas kulit keras yang dipunyai oleh Buaya. Buaya. Buaya pernah nampak buaya? Pernah nampak. Izu saja. Izu saja. Seterusnya yang ini berbulu halus dan berbulu pelepah. Beza, Chris. Okey. Sebab bila halus tu dia macam rambut, macam berus. Manakala bulu pelepah, dia ada bahagian keras di tengah-tengahnya. Seperti pelepah pisang. Lagi pelepah pokok kelapa. Pokok kelapa. Jadi murid kalau dia tulis bulu saja belum lengkap. Kita belum beri markah penuh. Sebab ada 2 jenis. Bulu pelepah dan bulu halus. Yang seterusnya ialah yang ini dipunyai oleh haiwan-haiwan yang berhampiran dengan air. Jadi kalau kita semak dengan jawapan Chris di sana dengan di sini, wow, hebat. Kesemuanya tepat. Sama. Tepukan kepada Chris. Okey, Chris, silakan. Ada ganjaran ke? Ada ganjaran. Chris pilih, saya bagi 3 bintang. 3 bintang. Bermaksud tanpa bantuan saya, Chris boleh menyelesaikan jawapan dengan tepat. Kalau Chris tadi saya bantu, saya bagi 2. Kalau Chris gagal menjawab, duka cita, saya bagi 1. Tetapi anda hebat, Chris. Terima kasih, cikgu. Okey. Daripada haiwan-haiwan ini, Chris, kita sebenarnya sebahagian saja. Kita akan lanjutkan selepas ni kepada bahagian-bahagian lain pula dan juga haiwan-haiwan yang lain pula. Baiklah, cikgu. Kalau macam tu kita berehat sebentar, boleh? Silakan. Okey, kepada murid-murid di rumah, jangan ke mana-mana. Kembali lagi ke slot tahap 1 untuk mata pelajaran sains bersama Cikgu Kalimi. Jumpa selepas ini. Dapat 3 bintang. Dapat 3 bintang. Okey ya, dah sedia Hai semua, masih lagi di slot tahap 1 bersama saya Abang Chris dan juga Cikgu Kalimi untuk mata pelajaran sains dengan topik bahagian tubuh haiwan. Hari ini saya ditemani oleh kawan-kawan saya di studio lah. Baiklah cikgu, untuk segmen seterusnya apa yang akan kita pelajari, cikgu? Okey, terima kasih Chris. Nampaknya Chris berminat dengan 2 anak haiwan sebenarnya. Ya, ini kawan karib dan saya ini dia punya generasi yang paling akhir, yang paling dewasa, yang paling besar. Okey Chris, kita sambung lagi. Baiklah. Dalam bahagian-bahagian tubuh haiwan tersebut, antara beberapa haiwan yang kita berikan tadi, ada yang sama. Contohnya mempunyai sisik, mempunyai tanduk. Tadi ada 2 ekor haiwan yang ada tanduk. Iaitu badak sumbu ada 1 bahagian tajam dan manakala untuk yang mungkin ada haiwan lain, contohnya apa Chris? Gajah, cikgu. Gajah, okey. Lepas tu ada kambing, kerbau, lembu yang bertanduk. Walaupun gajah tadi namanya gading nama dia. Gading. Yang kedua ada juga yang memang jelas tak sama, tak serupa sebab keperluannya memang tidak diperlukan. Jadi bersayap tidak bersayap itu satu contohnya. Jadi bila merujuk kepada gambar yang seterusnya ni Chris, kita akan cuba untuk jelaskan dengan lebih lanjut berkaitan dengan persamaan dan perbezaan tersebut. Ini contohnya yang kita sebut tadi, iaitu rusa dengan kambing. Kedua-duanya mempunyai tanduk cuma berbeza. Perasan tak tanduk yang berbeza pada rusa? Perasan cikgu? Rasa-rasa Chris tahu tak apa faedahnya dia ada tanduk tu? Yang pertama, untuk boleh lawan. Boleh lawan. Ada satu lagi yang mungkin ramai tak tahu. Rusa itu tanduk bercabang juga sebenarnya untuk memikat. Oh, ya ke? Untuk memikat yang betina. Macam juga ayam jantan yang nampak lebih hebat sebab ada ciri-ciri untuk menarik pasangannya. Ini ialah kedua-duanya bertanduk. Ini sebagai contoh yang mempunyai persamaan. Fungsinya pun mungkin nanti sama. Kita akan bincangkan selepas ini. Yang seterusnya ialah berbulu halus. Antara lain bulu ini dia untuk apa? Mengawal suhu badan. Mengawal suhu badan. Kalau dia dalam kesejukan, dia akan mengembangkan bulu tu dan memerangkap udara. Jadi dia akan lebih panas sebagai contoh. Yang seterusnya ialah 2 haiwan yang berkepak. Chris, agak-agak kepak ke sayap sebenarnya Chris?
Ada beza ke cikgu? Pandai Chris. Selalu kita keliru. Sebenarnya sama. Cuma sayap ini banyak mungkin dirujuk kepada haiwan yang kecil macam lalat, macam nyamuk. Mana kepak ni haiwan yang besar. Tapi sebenarnya sama. Istilah yang berbeza. Faham. Jadi rasa macam dah tahu apa guna kepak ni. Kita akan pergi selepas ini. Dah ada aksi tu. Cikgu. Dan yang terakhir, Okey. kita akan bincangkan tentang beberapa ciri bagaimana dia sesuai dengan air. Di sini Chris, kita ada satu contoh anak itik yang comel macam saya. Boleh saya tunjukkan Boleh, dengan cikgu. izin? Okey. Ini ialah anak itik. Perhatikan pada kakinya. Ini namanya ialah kaki selaput renang. Ada patah kata jangan ajar itik berenang. Memang daripada lahir dia terus boleh berenang. Berbeza dengan ayam, Chris. Sebab ayam tidak perlu untuk berada dalam air. Faham, Okey, jadi daripada contoh yang kita berikan ini, Chris, kita uji lagi. Okey. Kalau Chris sudah ada 3 bintang, bagaimana kalau kita tambah? Boleh, Tetapi untuk persamaan, saya dah buatkan Chris. Kita beri kura-kura sebelah kiri saya. Baiklah. Lawannya ialah ayam di tengah-tengah. Dia kesejukan nampaknya Chris. Dah tidur. Sejuk. Hidup lagi jangan risau hidup. Dia pandai berlakon, Chris. Okey. Jadi di sini kita nak tengok persamaan. Kalau Baiklah. kita perhatikan di antara kedua-duanya kura-kura dan ayam ini ada struktur badan yang sama. Kepala, Ada kepala. badan dan juga ekor. Ekor. Cuma badan kura-kura ni dalam cangkerang, Chris. Faham. Yang ini labi-labi. Yang ini Labi-labi. kura-kura. Hampir Beza- sama tapi beza tak je? serupa. Ah, Beza. okey. Perhatikan dia punya petak-petak tu lebih nampak berbanding kura-kura. Okey, manakala untuk yang ayam, nanti kita akan cari apakah ciri-ciri yang tak sama dengan kura-kura. Untuk ciri yang ketiga ialah berkuku tajam. Yalah, dia cakar-cakar lah tu. Tajam sangat cikgu. Biasanya untuk mencari makanan, untuk bergerak. Chris, Okey. seperti dia janjikan, tugasan kamu ialah memadankan manakah yang sesuai untuk kura-kura dan juga ayam. Masa diberikan 5 saat je, Chris. 5 saat? Silakan. Okey. Yang pertama ni berparuh. Okey, berparuh. Berparuh, tadi Saya kita dah belajar. Yang ni untuk ayam cikgu. Bukan bahagian kura-kura untuk ayam. ke? Bukan cikgu. Okey, saja. Ayam. Dia kena ada sedikit provokasi. Yang ni jawapan Supaya jawapan Jawapan tu jatuh. nanti betul-betul tepat. Okey, seterusnya. Okey, yang kedua, Chris. Kedua bercangkerang keras. Bercangkerang. Yang ni pastinya kura-kura je. Oh, kura-kura. Okey. Okey, nanti kita akan tengok semula jawapan yang Baiklah. tepat. Seterusnya berbulu pelepah. Berbulu pula. Ayam ke kura-kura? Ayam. Ayam. Ayam, Buat Okey, masa ayam. ni saya benarkan. Okey. Tapi nasib betul atau salah kita akan tentukan selepas ini. Okey, berkaki 4. Berkaki 4. Okey, jom kita kira bersama-sama murid-murid. Untuk ayam ada Ayam. 1, 2. Ini pun ada. 1, 2. 1, 2 untuk kura-kura pula. Kura-kura? 1, 2, 3, Nasib 4. baik dia tak surutkan kakinya, Chris. Nasib baik cikgu. Ya. Okey. Okey, kita letakkan di situ. Sebenarnya Chris, Ya. bila kita bersama murid sebegini, dia ada pergerakan psikomotor. Pergerakan tu juga penting. Okey. Kalau kita ada ramai-ramai, kita akan buat secara berkumpulan. Dia boleh membina kegiatan berkumpulan, kepimpinan, boleh dirangsang melalui aktiviti seperti ini. Silakan Chris. Okey. Seterusnya cikgu berkepak. Berkepak sesuai untuk Sesuai untuk ayam dan akhir yang sekali, terakhir bergigi bergigi tajam. tajam. Kalau berani Tengok Chris, sikit, gigi ulurlah mana? tangan tu kalau berani. tak berani cikgu. Silakan. Okey, tapi bergigi tajam. Okey, jadi macam tidak ada pertukaran lain, Okey, dah jawapan muktamad cikgu. kita kunci. Kunci. Kita kunci jawapannya. Perhatikan kepada rajah jawapan kita. Adakah Baiklah. sama? Kalau sama Chris, kita ada hadiah untuk Chris. Seterusnya, bercangkang keras, bukti dah ada. Memang keras kalau kita ketuk siap bunyi. Yang kedua, berkaki 4 memang kita nampak. Cuma kadang-kadang disorokkan dalam. Dan yang ketiga, bergigi tajam. Tu yang dimakan tu, dia makan tu kena gigit. Keras tu, mentimun tu. Tapi boleh gigit. Okey. Seterusnya untuk ayam. Ayam ni ialah haiwan yang sinonim dengan kita. Rapat dengan kita. Tapi yang ini saya bawakan ayam gajah. Ayam gajah. Jadi ayam ini, kalau yang berkokok, yang jantan ke betina? jantan. Oh, bab itu memang Chris pandai. Okey, jadi untuk ayam berbulu pelepah Okey. tadi kita dah sembang. Semuanya berbulu pelepah kecuali masa kecil dia berbulu halus. Dia ada transformasi. Yang kedua berkepak, tapi ayam terbang ke Chris?
Tak terbang cikgu. Tak terbang. Terbang tak terbang. Dia boleh terbang Boleh tapi terbang. tak tinggi macam burung. Okey. Dan yang ketiga berparuh yang tajam kat depan tu. Tapi tak sama dengan elang. Tak sama dengan burung undan yang saya cerita boleh simpan ikan. Okey. Jadi Chris, ini menunjukkan bahawa kita telah membuat pemerhatian. Chris tadi sempat jeling bila nak menjawab. Ya. Aktiviti ini sebenarnya kita galakkan, itulah inquiry penemuan. Apabila kita memerhati, membanding, membeza, dan ini namanya peta buih berganda. Satu alat yang paling mudah untuk membuat penyeneraian, persamaan dan perbezaan antara apa-apa juga dalam konteks hari ini bahagian tubuh haiwan. Tapi cikgu, saya nak tanya, Chris dapat ganjaran tak? Nampak Rasa macam betul tu ke? betul je. Okey, jadi buat kali kedua berturut-turut Chris tepat sekali boleh ambil yang 3 Chris. Yes. Seperti yang saya jelaskan, 3 boleh buat tanpa bantuan Chris. Lepas ni Chris boleh bantu kawan-kawan yang lain dapat 3. untuk mendapatkan lebih ganjaran. Baiklah cikgu, terima kasih. Suka ke dapat nampak bintang tu? ni? Dah 6 bintang. 6 bintang. Habis kalau dapat 10 bintang penuh tau. Lepas ni ada peluang kan cikgu? Ada hadiah lain ke? Ada cikgu, ada tak? Saya kita nak tunggu lebih bintang selepas selepas ni ni. cikgu. Tapi kita akan berehat sebentar, boleh cikgu? Boleh, silakan. Okey, kepada kawan-kawan di rumah, murid-murid, jangan ke mana-mana, kembali lagi ke slot tahap 1 untuk mata pelajaran sains bahagian tubuh haiwan. Hai semua, masih lagi di slot tahap 1 bersama saya Chris MJ dan juga Cikgu Kalimi untuk mata pelajaran sains dengan topiknya bahagian tubuh haiwan. Baiklah cikgu, kawan-kawan saya dah sedia di rumah dan juga di studio. Apa kata kita teruskan untuk kelas hari ini cikgu? Wah Chris, dengan bintang 6 tu lebih bersemangat je. Ya, memang semangat cikgu nak Baik, lebih. Chris, kita sampai kepada apakah fungsi bahagian tubuh yang kita jelaskan tadi. Okey. Secara umumnya kita boleh perhatikan dalam keadaan yang sebenar, dalam majalah, dalam televisyen, kita digalakkan untuk mencari maklumat. Ada beberapa haiwan yang kita tidak dapat lihat dengan mata kasar ataupun secara terus, seperti zirafah, singa. Jadi, yang pertama tadi, bila bahagian tubuh pasal kaki sebagai contoh, Faham? pasal sirip, pasal kepak adalah untuk bergerak. Sama ada bergerak untuk cari makanan, bergerak mempertahankan diri. Jadi haiwan boleh katakan semuanya bergerak. Yang kedua, mencari makanan. Bergerak untuk cari makanan. Ada juga bergerak untuk menangkap mangsanya. Yang ketiga, melindungi diri dan mempertahankan diri. Ada 2, musuh dan juga cuaca. Cuaca ni bermaksud, contohnya kucing. Pernah nampak tak? Satu ketika dia kat luar, sedang main dan berguling-guling, tiba-tiba hujan. Kucing itu buat apa? Dia lari. Sebagai contoh, kalau tak lari, dia basah. Sebab kucing takut air. Betul cikgu. Dan juga, of course, memang tentulah musuh. Anjing dengan kucing, kucing dengan anjing sebagai contoh. Yang keempat, membiak. Membiak ni dalam hal ini mencari pasangan. Kalau yang jantan pergi yang betina, betina pergi yang jantan. Seterusnya ialah menjaga anaknya. Sebagai ibu, sebagai induknya, dia kena satu kekuatan untuk menjaga anaknya, melindungi anaknya, dan yang terakhir tadi mencari pasangan hampir sama dengan membiak tadi. Jadi di sini kita ada beberapa contoh yang Chris kena selesaikan. Dan kalau Chris boleh selesaikan ujian ini, bermaksud Chris sudah mencapai satu tahap boleh memperihalkan berkaitan fungsi-fungsinya. Lengkapkan 3 bintang anda, Chris. Silakan. Catatkan kepentingan bahagian-bahagian tubuh haiwan berikut. Yang pertama, buaya. Kulit keras membantu haiwan ini Terbang. Bukan cikgu. Bukan ke? Tak mungkin, tak ada kepak cikgu. Tak ada kepak. Saya rasa melindungi dirinya. Okey. Mantap betul, Chris, ya. Jatuh pula saya cuba provokasi tapi tegas kepada jawapan Chris. Okey. Chris ni ada keyakinan diri yang tinggi lah. Seterusnya yang kedua. Tanduk dan sumbu membantu haiwan ini. Tanduk kerbau, badak sumbu. Bahagian cuma badak sumbu dia dipanggil sumbu.
Jumpa ke? Saya rasa jawapan ialah... Ada bantuan ni. Ada murid-murid bantu ke? Ada cikgu, kawan-kawan saya di rumah. Okey, Betul kita tengok jawapan nanti dia? jawapannya. Melawan musuhnya. Okey, yang ketiga, rama-rama dan burung. Kepak membantu haiwan ini. Rama-rama serangga, burung-burung lah kan? Betul. Kepak membantu cari makan rasanya lah kan? Bukan, Sebab cari cikgu. makan tu dia kena bergerak. Bukan cari makan? Tak cikgu, saya rasa jawapannya terbang. Kepak kan? Akhir sekali, Keyakinan yang tinggi. Kaki selaput renang dan sirip. membantu haiwan ini pastinya untuk berenang. Berenang. Baiklah cikgu, saya dah kunci jawapan saya. Betul kunci? Betul cikgu. Sebab kalau betul semua lengkaplah 9 bintang akan diterima. Betul. Tetapi kalau tersilap, kita tak dapatlah hadiah yang paling besar. Okey, Baik Chris, jom kita tengok jawapannya buaya. Buaya ni seperti kita nampak biasanya di taman buaya berjemur sebab kulitnya memang keras, okey, dan lasak untuk melindungi diri daripada lawannya atau mungkin pemangsanya juga. Okey. Jadi kita terima sebagai melindungi diri. Betul ke? Betul cikgu. Kita tengok nasib yang 3 lagi. Baiklah. Yang kedua, tanduk dan sumbu membantu haiwan ini untuk melawan musuhnya. Siapa musuh utama bagi kerbau agak-agak? Kancil ke? Tak, kerbau lain cikgu. Kerbau. Apa dia? Kerbau lain. Kerbau lain. Dan kalau kita tengok selalu dalam luar negara, singa. Oh. Singa. Okey. Macam di Afrika. Ya savana. betul. Okey, Dia faham. memburu, kemudian kerbau kadang-kadang ada satu ketika kerbau 1 ekor, singa 3 ekor, dia boleh lawan dengan tanduk. Wow, Dia punya hebatnya. musuhnya tu. Okey. Jadi kita dapat 2. Setakat ni betul 2-2. Betul, yes. Habislah hadiah saya. Rasanya macam nak kena bagi hadiah. Okey, kita sambung kepada yang ketiga. Kita pergi mana dulu? Okey, mana-mana boleh kan? Sirip dengan kaki selaput renang, katak sama macam itik tadi tu. Ya. Membantu haiwan ini berenang. Katak berenang ke Chris? Berenang cikgu. Bukan katak melompat? Dalam air berenang. Sebab itu kalau kita perasan, katak ini adalah 2 alam. Dia boleh berada dalam air, boleh juga berada daratan. Okey, ikan memanglah mesti ada air. Betul. Baik, jadi betul lah tu berenang nampaknya. Alamak, tinggal satu lagi lah. Baik, kita pergi kepada yang keempat. Burung dan rama-rama ada kepak. Sudah terang lagi bersuluh. Memang jawapan Chris tepat. 4/4. Saya bagi 3 bintang lagi, Chris. Yes. Terima kasih Jarang cikgu. saya jumpa murid sebijak ini. Dah lah, muda, handsome pula tu. Pandai pula tu. Terima kasih semua murid-murid. Cikgu, saya nak tanya, boleh tak cikgu kongsikan rumusan mengenai topik kita hari ini cikgu? Okey, ini sebenarnya pada masa yang sama, murid ataupun Chris sendiri telah membuat rumusan. Apabila daripada ujian-ujian tadi telah dibuktikan Chris boleh menjawab soalan cikgu. Dan pada masa yang sama, ini juga sebagai satu pergerakan psikomotor dan kita kaitkan dengan maklumat yang lain. Jadi perasan tak Chris tadi kita cerita berkaitan dengan ciri-ciri 16 ini. Sisik, sirip, berbulu halus. Cuma sesungut kita tak bincang panjang, tapi sesungut digunakan oleh serangga untuk mengesan persekitarannya. Dia macam bahasa Inggerisnya antena. Sesungut ni. Tadi kita tak bincang secara panjang. Kemudian untuk apa? Juga tadi kita bincangkan Chris dan juga murid-murid boleh beritahu beritahu orang lain tentang kepentingan antaranya bergerak, cari makanan, melindungi diri daripada musuh, membiak, menjaga anaknya, mencari pasangan dan aktiviti-aktiviti yang sesuai bagi haiwan-haiwan tersebut. Jadi Chris, kalau kita perhatikan, ini juga sebagai satu cara kita mensyukuri kejadian Tuhan. Kerana kejadian Tuhan tu sangat luas dan kita akan menyantuni haiwan-haiwan ini dengan caranya. Boleh ke sisir haiwan? Boleh cikgu. Boleh ke kita boleh sisir haiwan, siksa haiwan? Tak boleh, tak boleh. Siksa haiwan. Boleh tak kita bela haiwan tak beri makan? Tak boleh cikgu. Saya bagi makan tak? Bagi cikgu. Jadi haiwan untuk ada yang jadi juadah makanan, ada untuk menjadi satu rekreasi, haiwan untuk mempertahankan diri, contohnya macam anjing kita pelihara. Jadi kalau kita perincikan terlalu banyak, dan hari ini kita dah bincangkan berkaitan dengan sebahagian tubuh-tubuh haiwan. Terima kasih cikgu. Baiklah, saya juga nak tanya bagaimanakah prestasi murid-murid di rumah dan juga Chris untuk topik hari ini cikgu? Nak bagi tak? Nak bagi hadiah tak ni? Nak. Semua setuju untuk bagi. Berapa kali betul tadi? 1, 2, 3. Semua betul cikgu. Untuk itu, sebagai ganjaran sebab untuk lebih bersemangat, saya berikan Chris
3 hadiah. Wow. Apa tu, cikgu? Coklat? Ini okey. untuk berkongsi dengan kawan-kawan. Tahniah Chris, Okey. anda murid contoh. Terima kasih cikgu, dan juga cikgu boleh tak kongsikan macam mana kita boleh dapatkan bahan tambahan untuk topik hari ini, cikgu? Betul, kita perlu teruskan di luar termasuk My Sumberku yang kita boleh peroleh di bawah ini, dan rujuklah guru-guru, rujuklah kamus, masuk pusat sumber, surf internet yang berkaitan. Ini boleh membantu kita untuk memperluaskan lagi pandangan dan juga pengetahuan kita. Baiklah, dengan itu saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada Sama-sama. Cikgu Kalimi Terima kasih. untuk kelas sains hari ini. Bahagian Seronok ke? Seronok ke? Seronok Saya sangat, pun amat cikgu. seronok. Terima kasih Chris. Okey, dan kita akan jumpa lagi hanya di slot tahap 1 Didik TV KPM. Bye. Bye. Bye, cik, bye. Bye semua. Bye. Bye. Mak Ramu pergi ke kedai beli ikan dan kacang panjang. Jika kamu orang yang pandai, apa haiwan berleher panjang? Pisang banyak hingga setandan, raja buah banyak berduri. Terang-terang berpetak membalut badan. Apakah haiwan mempunyai diri? Burung undan si burung kenali hinggap di bahu anak si nyonya. Ada haiwan penuh duri. Kita tahu apakah namanya? Didik TV KPM